Okay, Assalamualaikum. So, tadi awak dah tengok tak YouTube tadi berkenaan dengan sifat fizik dan sifat kimia jirim? Okay, tengok dulu sebelum tengok yang ni. Yang ni sebab saya terangkan ringkas sahaja. Okay, sifat fizik ialah satu sifat yang kita boleh ukur dan kita boleh perhatikan. Okay, contohnya keras, warna, bau, kebolehan melarut, takat beku, takat lebur, takat didih. Kekondeksian haba tu maksudnya dia boleh mengalirkan haba dengan baik atau tak. Ketumpatan tu maksudnya dia terapung atau tenggelam. Kelikatan tu maksudnya dia pekat atau cair. Okay, sifat kimia tu ialah kebolehan satu jirim berubah menjadi bahan yang lain. Contohnya pengaratan. Kan, paku berkarat, dah berkarat dia tak boleh jadi paku besi yang asal semula kan. So dia dah tindak balas kimia dah berlaku lah. Okay, keboleh bakaran, pengoksidaan. Buka muka surat 67. Mengkaji sifat fizik dan sifat kimia jirim, kita perlukan bahan darah das ni. Okay, you tengok ya semua ni. Okay, jalankan aktiviti di bawah. Okay, pertama ialah kita nak tengok takat lebur dan takat didih. Apa itu takat? Points. Apa itu melting and boiling points? Itu ialah suhu Suhu. So, kalau kita nak tengok suhu air mendidih, kita panggil dia takat didih. Okay. Kalau kita nak tengok suhu air mencair, air melebur, kita panggil dia takat lebur. Kalau kita nak tengok suhu air membeku, kita panggil dia takat beku. Okay. Bila kita buat eksperimen ni, macam ni, okay, bila kita letak termometer, kita akan dapati pada suhu 0 darjah Celsius, ais melebur menjadi air. Takat didih air 100. Okey, kalau takat beku dia tak ada dalam ni, tapi awak boleh tambah cacatan sebab dia adalah perubahan cecair ke pepejal. Nampak tak ni? Dia adalah sama juga paras dia. Dia pun adalah 0 darjah Celsius. Nampak? Okey, adakah bahan baharu terbentuk? Okey, tidak. Sebab dia air juga kan. So, kalau tak ada bahan baharu terbentuk, dia adalah sifat fizik. Okey, pengaratan. Perhatikan paku besi berkarat. Adakah bahan baharu terbentuk? Ya. Okey, paku besi berkarat. Dia tak boleh kembali ke paku besi asal semula kan. Sifat kimia. Okey, kekondaksian haba. Okey, lekatkan paku tekan pada rot kukum dengan menggunakan lilin. Okey, di hujungnya. Okey, di hujung. Okey, ni this one. Okey, dia lekat lah. Nampak tu dia lekat kan? Dia kena letak lilin lah. Dia tekan kan? Okey, pada hujung satu lagi, kita letakkan api. Sepatutnya dia letak hujung tapi dia nak cepat, dia letak tengah lah. So, apa berlaku? Tengok. Tengok pada paku tu. Tengok. Nampak tak? Okey, nampak kan? Paku tekan tu jatuh. Nampak tak ni? Kan, nampak? Okey. Okey. Paku tekan jatuh. The thumb stacks drops. Adakah bahan baru terbentuk? Ada bahan baru tak? Jatuh je kan? So, itu kita ukur dengan mata kan. Kita panggil dia tidak terbentuk sifat fizik. Yang macam tu kita cakap sifat fizik. Okey, kebolehan melarut. Okey, goncang sedikit serbuk garam biasa dalam air dan rekodkan pemerhatian. Masuk garam dalam air, goncang. Kita tengok. Serbuk garam biasa melarut dalam air. Adakah bahan baru terbentuk? Dia jadi air garam je. Dia boleh jadi balik garam kalau kita panaskan air tu. So, bahan baharu tidak terbentuk. Sifat fizik. Okey, keboleh bakaran. Okey, tuangkan sedikit etanol. Etanol ni macam petrol lah. Okey, ke dalam mangkuk pejat dan kita bakar atas dia.
Okay. Lama-kelamaan kelas, etanol ni akan habis. Dia jadi kosong macam ni. Okay, dia jadi apa? Dia telah terbebas menjadi karbon dioksida dan air. Okay. So, etanol terbakar. Bahan baru terbentuk tak? Yes, sebab dia jadi karbon dioksida dan air. You tak nampak? Dia jadi uap air. Okay, terbentuk. Sifat apa ni? Sebab dia karbon dioksida dan air tu dia tak boleh jadi semula etanol kan? So, ini dah berlaku sifat kimia. Okay, nyatakan dua sifat jirim. Okay, sifat fizik dan sifat kimia. Okay, ni sifat fizik F atau sifat kimia. Okay, ketumpatan. Ketumpatan tu kita tengok terapung atau tenggelam. F. Okay, keracunan dah berlaku toksik kan? Okay. Kemuluran. Nampak tak cikgu tulis ni? Boleh dibentuk. F. Pengoksidaan. Ini yang macam cikgu. Ini kalau pisang. Pisang yang hijau tu bila dia dah lama dibiarkan. Kita cakap dia mengalami pengoksidaan. Dia bertukar menjadi kuning. Masak. Okay, dia dah berlaku perubahan sifat kimia. Pereputan tu macam bangkai haiwan ke bangkai manusia, dia mereput. So, tu pun sifat kimia. Keradioaktifan tu macam nuklear. Nuklear dia ni lah kan. So, kimia juga. So, apa maksud sifat fizik? Sifat fizik jirim tidak melibatkan pembentukan bahan baharu. Manakala sifat kimia jirim melibatkan pembentukan bahan baru. Faham? Okay, saya harap awak faham. Okay, pengelasan bahan berdasarkan pelbagai ciri. Okay, dalam ni kita nak tengok bezakan daripada segi ketepatan, dia terapung atau tenggelam dan juga ketelarutan dalam air. Okay, right, kalau dia terapung atau dia larut dalam air, kita right lah. Kalau kita pangkah kalau dia tenggelam atau tak larut. Okay, kita tengok pasir. Pasir terapung ke tenggelam macam dalam laut? Tenggelam kan? So, tenggelam kita cek pangkah. Larut tak? Tak larut, pangkah. Guli. Guli pun berat. Dia terapung, tenggelam, tak larut. Ranting kayu. Ranting kayu, cuba baling. Terapung. Okay, dia tak larut. Lilin. Pernah tak awak tengok? Sekejap. Okay, nampak tak lilin ni dia yang berwarna-warni punya. Nampak tak dia bila kita letak dalam air dia terapung. Okay, lilin terapung ya. Okay, terapung. Larut tak larut. Okay, gabus. Gabus tu ialah penutup botol yang dibuat daripada kayu. So, kalau kayu dia ada ruang udara, dia mesti terapung. Tak larut dalam air. Okay, garam kita tak uji untuk terapung tenggelam. Tapi kita just uji larut tak dalam air. Garam, yes larut. Gula, yes larut. Alkohol, yes larut. Minyak masak, dia terapung. Okay, dia awak selalu kalau mak awak masak kari kan, kalau ada minyak kan atas tu. Okay, larut dalam air, tak larut. Okay. Apakah sifat fizik bahan yang dikaji dalam aktiviti ini? Ketumpatan dan ketelarutan dalam air. Mengapakah sifat bahan ini di soalan 1 merupakan satu sifat fizik? Soalan 1. Ketepatan dan ketelarutan ni sifat fizik ke kimia? Kenapa sifat fizik? Sebab bahan baharu tak terbentuk. Okay, kelaskan bahan dalam aktiviti ini daripada segi aspek ketepatan dan ketelarutan dalam air. Okay, yang kurang tumpat daripada air. Yang terapung tadi lah. Cuba awak tengok atas tadi kan ni. Yang mana yang terapung? Ranting kayu, lilin, minyak masak, gabus. So, kita cakap dia kurang tumpat daripada air. Yang mana yang tenggelam? Kita cakap dia lebih tumpat daripada air. So, pasir dan guli. Daripada segi ketelarutan pula. Okay. Yang mana yang larut dalam air? Kalau awak tengok jadual atas tadi. Garam, gula, alkohol. Yang mana tak larut dalam air? Pasir, guli, ranting kayu, lilin, minyak masak, gabus. So, cara kita nak kelaskan dia. Pengelasan.
Okey, kesimpulannya bahan-bahan boleh dikelaskan berdasarkan perbezaan sifat fizik daripada aspek. Ini pasal apa tadi? Ketumpatan dan ketelarutan dalam air. Okay, density and solubility in water. Okay, so saya harap awak siapkan tugasan ini. Terima kasih.